Okey, insyaAllah hari ini kita akan mulakan kelas bukanlah, kita mulakan kertas modal sebab hari tu kita dah habis untuk bab ke-12 iaitu nuklear. So insyaAllah hari ni kita akan start sambung ni lah. So basically kertas modal ni just macam biasa je, kita akan baca soalan, lepas tu saya akan bagi masa sikit untuk awak cari jawapan ke, untuk nak buat revision ke apa. After that kita akan check sama-sama lah jawapan dia. Okay. So without further ado, insyaAllah kita boleh terus masuk Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nombor 1. Antara berikut yang manakah digunakan untuk melindungi hidung mulut daripada terhidu bahan kimia mudah beruap? Kogal, baju makmal, bilas mata, topeng, muka. By the way, lupa. Minta tolong kerjasama untuk tulis nama penuh anda, juga nama sekolah anda, nama penuh anda, juga nama sekolah anda dalam chat untuk kehadiran pada malam ini. Okay. Okay, so mana satu? A, B, C, D. D. Yeah. Okay. So, dia cakap mana yang melindungi hidung dan mulut. Tu apa yang kita buat sekarang. Okay. Lindung kita punya hidung, lindung kita punya mulut, ianya adalah topeng muka atau face mask lah. Alright, next. What substance can be disposed into the sinks? Bahan apakah yang boleh dibuang ke dalam sink? Heavy metal, volatile substance, weak acid or solid, waste sisa pepejal, sisa lemah, bahan meruap atau logam berat. D. Alright, ada kawan kita jawab C. Lain? C. Okay, C juga. C, D. So, jawapan dia betul adalah C. Asid lemah. So, asid lemah ni basically macam urin ke macam tu lah. Dia acidic tapi dia tak kuat punya acidic. So, kita boleh buang macam tu sahajalah. Logam berat atau heavy metal kita tak boleh buang sebab benda tu contoh dia, benda-benda tu akan merosakkan ekosistem, termasuk juga volatile substances dan sisa pepejal of course kita tak boleh buang dalam sinki kan. Even kat rumah kita tak buang sisa pepejal dalam sinki, nanti dia akan tersangkut. Okay, seterusnya. Alright, this one panjang. So kita buat sikit-sikit. Kita scroll sikit-sikit. Diagram 1 menunjukkan kategori bahan sisa biologi. Okay. Diagram show one category of biological waste substance. Ada scalpel dengan ada syringe. Okay. What is the SOP
for the disposal of this product, apakah as per prosedur operasi standard SOP lah untuk melupuskan bahan ini. Place in the special container which need not be autoclave, dimasukkan ke dalam bekas khas yang tidak perlu autoclave. Wrap in biohazard bag plastik, dibungkus dengan bag plastik biohazard. Place in the special container and autoclave, dimasukkan ke dalam bekas khas dan di autoclave. Place in the cold room, simpan dalam bilik berhawa dingin. B cikgu, B. Suara saya takut sangkut lagi ke? C. Okay, kita ada B, kita ada C. Ada lain? Oh, saya tak buka mic, saya lupa. Saya just remind balik, dua item tadi tu adalah scalpel dan juga syringe. Pisau kecil tu dengan jarum tu lah. Okay. So basically ini adalah SOP. Okay, SOP untuk pisau dan juga ni. Kalau kita nak buang dia, kalau kita nak dispose dia, apa yang kita akan buat ialah kita akan letak di dalam satu special container dan seterusnya ianya tidak perlu di autoclave lah. Okay. Biohazard, kenapa kita tak letak dalam biohazard? Biohazard biasanya ialah satu benda yang contoh macam kalau kita ada fungi, kita ada tempat bakteria, memberitahu sebenarnya kalau benda tu terpecah ke, terkeluar ke, terpecah atau terkeluar, dia akan membahayakan keadaan sekeliling dia. Okey? Ia tidak perlu di autoclave juga sebab dia juga kebiasaannya kita main dengan scalpel, kita main dengan ni, kita tak main dengan bakteria, kita tak main dengan fungi. So syringe kadang-kadang kita just macam mana? Paling-paling pun cucuk vaksin ke macam tu lah kan. So benda tu dia bukan something yang tu biohazard sangat. So dia tak perlu nak di autoclave lah. Cold room mostly storage. Okay, letak di tempat cold room kita nak simpan sahaja. Ni dia cakap dia nak buang kan. Dia nak melupuskan, dia nak buang. So A kan jawapan dia. Next. Which of the following is correct step to handle accident involving chemical spills? Antara yang berikut, yang manakah merupakan langkah yang betul untuk mengurus kemalangan melibatkan tumpahan bahan kimia? Hubungi jabatan bomba, tabur serbuk sulfur dan menutup tumpahan, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan, maklumkan kepada rakan dengan segera. Call the fire department, sprinkle sulfur powder onto the spillage, make the spillage area as a restricted zone, inform a friend immediately. B, alright.
Okey, kita ada tadi kawan kita ada jawab C, kawan kita ada jawab B eh. Okay, so for this untuk soalan ni sebab dia general soalan ni related dengan chemical spill yang di mana ianya adalah general lah. So nombor 4 ni jawapan dia akan jadi C. Okay. Sebab sulfur mostly untuk mercury punya spill. Biasaanya lah dia mercury. Okay, seterusnya. Nombor 5. Which of the following can be extinguished using a water type fire extinguisher? Antara berikut yang manakah boleh dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam kebakaran jenis A, B. Alright, kita ada gas. D, cikgu. D. Liquid B. A. A. C. Okay, so basically kita tengok balik soalan. So the question is for water type fire extinguisher ataupun alat pemadam api, alat pemadam kebakaran jenis air. Okay, jenis air hanya boleh digunakan untuk satu dan satu sahajalah, iaitu pepejal. Contoh plastik, contoh kayu, macam itulah. Untuk yang lain-lain tu kita ada jenis-jenis lain lah. Contoh macam foam ke, dry powder ke, dia tak boleh pakai. Carbon dioksida ke. Dia boleh juga pakai untuk wood ni tapi solid. Tapi untuk air yang kita akan gunakan, pemadam api jenis air hanya boleh digunakan untuk padam solid sahajalah. Yang lain-lain tu kalau kita nak cuba padamkan dia tak berkesan pun. Okay. Next. Nombor 6.
Mouth-to-mouth resuscitation is one of the techniques in cardiopulmonary resuscitations, CPR. What is the purpose of this technique? Hembusan mulut ke mulut merupakan salah satu teknik dalam resusitasi cardiopulmonary, CPR. Apakah tujuan teknik ini? To increase the heart rate, untuk meninggikan kadar degupan jantung, to stabilize blood pressure, untuk menstabilkan tekanan darah, to enable the victim receive oxygenated air into the lung, untuk membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam payudara, to reduce pulse rate, untuk merendahkan denyutan nadi. Alright, kita ada C. C. C cikgu, C. Oh, C, okay. C cikgu, tak ada lain, C. C, tak ada lain. Okay. So, CPR, apa function kita buat CPR? Okay, apa tujuan dia? Yes, jawapan C lah. Untuk memberi oxygenated udara kepada paru. Yes, betul. Next. Antara yang berikut, manakah memerlukan CPR? Which of the following situations requires CPR? Heart attack, sprain, car accident, choking. A cikgu, A. A. Yes. A. Okay, serangan jantung. Okay, next. Apa ni? Oh, main bakul-bakul lagi. Boleh baca ni, boleh apa insyaAllah ya. Read the statement below. Baca pernyataan di bawah. Can be used for all type of fire except fire and metals and gases. Does not pollute the soil. Boleh digunakan memadam semua jenis kebakaran kecuali logam dan gas tidak mencemarkan tanah. What type of fire extinguisher is? Apakah alat pemadam kebakaran? E. Alright, saya tengok ni majoriti akan jawapan dia ialah bola A, B, C, fire extinguisher. Pemadam api A, B, C, which is betul. Okay, pemadam api A, B, C. Nice. Next. Nombor 9. What is the purpose tilting the victim head backward and lift the chain during CPR? Apakah tujuan mendongak kepala mangsa ke belakang dan mengangkat dagu semasa CPR? To allow blood circulation to flow effectively, untuk memudahkan peredaran darah berjalan dengan lancar, so that the external pressure of the body is higher than internal pressure, supaya tekanan udara luar lebih tinggi daripada tekanan udara dalam badan. To open up the airways, untuk membuka saluran pernafasan. To reduce pressure in the lung, untuk mengurangkan tekanan dalam paru. So kalau kita ada jawab C. C. Okay, nice. Ada lain? C. Oh, C.
C, 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 C. Okay. So majority jawapan dia lah. Kawan-kawan kita jawab C and yes, betul. Okay. Ianya untuk membuka saluran udara pernafasan, to open up the airways. Betul, 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 betul. Okay, CPR lagi. Which of the following is the importance of CPR? Antara berikut yang manakah kepentingan CPR? To remove the object stuck in the respiratory tract, untuk mengeluarkan objek yang tersekat pada saluran pernafasan, to treat the injuries of victim immediately, untuk merawat luka pada masa dengan segera, to increase pulse rate, untuk meningkatkan kadar detak nadi, to restore the victim circulation system, untuk memulihkan sistem peredaran darah mahal. D. Kalau kita ada jawab D, D. D cikgu, D. Dadu. Okay, so nombor 10. Kenapa kita buat CPR? What's the reason? What's the importance of it? Yes, it is to restore the victim's circulatory system. Betul D. Noise. Lagi CPR lagi. Gambar menunjukkan satu proses prosedur CPR. What is the recommended rate of compressions per minute? Berapakah kadar tekanan per minit yang disyorkan? C cikgu, C. C, okay. C. Okay, sorry. So majority kawan kita jawab adalah C and yes. Okay, betul 100 ke 120 tekanan per net. 100 to 120 beats. Start dia. Lebih kurang lah. Okay. Boleh tu sikit. Okay. The diagram 3 show individual who needs emergency help. Darjah 3 menunjukkan seorang individu yang memerlukan pertolongan kecemasan. Dia memerlukan kecemasan. Apa yang kita kena buat? C cikgu, C. Okay. Ni soalan ni senang sangat cikgu. Soalan ni senang Okay, saya rasa C. Okay. InsyaAllah semua tahu betul Heimlich maneuver. Okay. It's very special one. Bahasa Melayu pun jadi Heimlich maneuver. Betapa specialnya nama dia. Okay. Alright. Seterusnya soalan nombor 13. Antara berikut yang manakah menunjukkan ciri mangsa yang tercekik? Okay, which of the characteristic of a victim who is choking? C. Okay, kalau kita jawab C. Anything else?
C. Alright. So, which of the following is the characteristic of a victim of shocking? Antara berikut manakah? Kalau tercekik, apa yang kita buat? Sakit perut ke? Tak kan? Kalau kita tercekik, kita tak sakit perut. Bersin ke? Adakah kita bersin? Tak juga. Sakit kepala pun tak. So, inability to speak and cough lah. Dia tak boleh nak batuk, dia juga tak boleh nak cakap. Kan? Kau tengok kan cerita-cerita orang tercekik, dia kata, kan tak boleh nak cakap kan? So, tercekik tu C lah. Alright, nombor 14. What thermometer is used to measure the temperature of a liquid? Apakah thermometer yang digunakan untuk menyukat suhu cecair? Clinical, infrared, rectal, laboratory. Klinik, inframerah, rectal atau makmal? C cikgu, C. C, okay. D. Okay, kawan kita dah jawab A. Kawan kita dah jawab D. Banyak D. Ada yang jawab C. Lain? Betul untuk bayi. Ada yang jawab B. Okay. B cikgu, B. Maksudnya semua ada Ada orang cakap A, ada orang cakap B, ada orang cakap C, ada orang cakap D. Wow. First time saya dapat 4-4. Biasanya akan tertinggal 1 atau tertinggal 2. Okay, kita tengok satu-satu. Kita ada clinical thermometer, iaitu termometer di dalam klinik lah. Okay. Clinical thermometer atau termometer dekat klinik, kebiasaannya akan digunakan oleh doktor. Dan fungsi doktor, dia akan melihat suhu badan manusia. Okay. Termometer yang sama, tapi digunakan secara clinically, secara kesihatan. Okay, di klinik. So digunakan untuk manusia lah. Infrared thermometer itu yang kita jumpa selalu dekat kedai. Yang kita hungguk-hungguk kepala tu kan. Pap keluar. Itu infrared thermometer. Secara kita mendapatkan suhu menggunakan thermometer. Rectal thermometer. Ada yang nak tolong saya? Apa maksud dia rectal thermometer? Rectal thermometer kita pakai untuk kucing atau baby sometimes. Kita cucuk kot dia punya buntut dia. Okay, rectal tu bahagian buntut dia. Cucuk kat situ. Okay. Yes. Thank you. Itu yang baiknya lah bahasa saya tu bahasa ni sikit. Itu yang baiknya. So, tinggal satu lagi termometer yang kita akan pakai ialah termometer lab. So, dalam lab, dalam makmal, kita akan gunakan untuk cecair dan banyak benda lain lah mana-mana yang kita boleh pakai. Okay. Seterusnya. Allah. Termometer yang digunakan dengan mendekatkan termometer ke dahi. Apakah jenis termometer berdasarkan teknik penggunaannya? Infrared, clinical, laboratory ataupun rectal? A cikgu, A. 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 Okey. Kita tengok juga satu-satu tadi. Kalau kita ingat balik, satu-satunya tempat yang kita akan gunakan sebagai scanning terus menggunakan kepala ialah infrared thermometer lah Yes. Itu. Sekejap. Boleh dah tak lari lah. Oh, terlepas. Alright. Tu yang 16. Sekejap. Lag. Okay. 16. What's the factor causes the body temperature to exceed the normal reading? Apakah faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi bacaan normal?
B cikgu, B. B cikgu. B. Okay, ada lain? B. Bola juga. Okay. Ada lain? Bola juga. Okay. So, apa maksud, just saja nak tanyalah apa maksud kalau dia melebihi suhu badan biasa? Apa maksudnya? Okay. Apa cikgu? Apa maksud apabila kita cek suhu badan kita dan suhu badan kita melebihi suhu biasa? Demam. 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 Kalau kita demam sebab apa? Sebab sakit. Kenapa kita sakit? Sebab kita ada jangkitan. Yes, so B lah virus ke, bakteria ke atau apa-apa lah parasite ke pun boleh menyebabkan kita suhu badan kita meningkat lah. Itu memang antara sistem badan, cara untuk sistem badan kita melawan balik. Sebab kita lemah, betul, kan kita demam kan kita macam pening kepala jadi lembik kan. Sama juga bakteria pun akan jadi macam tu juga. Kalau dia panas dia pun jadi macam bengong-bengong gitu. So senang sikit lah badan kita nak musnahkan. Alright. So that's the biological of it lah. So nombor 17. Which of the following pulse point make it easy for a doctor to take pulse reading? Antara titik nadi berikut yang manakah memudahkan doktor untuk mengambil bacaan nadi? Leher, temple, D. elbow or wrist? D. Wrist. Pelipis kat mana? Oh. Saya baru tahu pelipis kat mana. Is it really called temple? Oh, it is called temple. B tu apa? Kalau kita pening kepala, sakit kepala tu, yang kita tekan dekat bucu kanan kiri dahi tu. Kalau saya boleh tunjuk. Sekejap. Saya pun baru macam double check balik apa maksud temple tadi. Saya ingat ke temple tempat orang tu. This is temple So, basically tak ada masalah lah. Kebiasaannya kita kalau kita klinik ke mana-mana ke, semua doktor kalau nak check pulse, antara sama ada dia letak stetoskop dia ataupun dia akan pegang kita punya tangan. Alright. Okay. Seterusnya, nombor 18. Why do women have higher rate compared to men? Mengapa wanita mempunyai kadar nyutan nadi lebih tinggi daripada lelaki? High metabolisma, low metabolisma, the volume of heart is smaller, they use less energy. Metabolisma tinggi, metabolisma rendah, isi paru jantung lebih kecil atau menggunakan kurang tenaga. Sebab dia ada suami perangai. Saya melawak je Sebab kebiasaannya perempuan ni dia terpaksa melayan suami yang kadang-kadang mengarut. So tak pelik lah kalau perempuan dan dia lebih tinggi. Okay, which one? A, B, C, D. Okay, A. C cikgu, C. C. Okay. Untuk 18, jawapan dia ialah C. Okay, the volume of the heart untuk perempuan kebiasaannya lebih kecil daripada
lelaki. So the heart rate is a bit different lah. Dia punya amount dia tak beza sangat. But reason dia sebab sebenarnya jantung wanita tu secara isi padunya lebih kecil daripada lelaki. Okay. Itu secara saintifiknya. Tadi saya cakap tu secara psikologi. Okay. Soalan nombor 19. Rajah 4 menunjukkan seorang lelaki sedang mengukur tekanan darah. Okay. Dia pakai mesin ni lah. Antara penyataan berikut yang manakah betul tentang tekanan darah yang ditunjukkan dalam rajah 4. Okay. Alat itu dikenali sebagai stetoskop. Dia mengukur bacaan glukosa dengan darah. Nombor 78 merupakan tekanan diaristik. Nombor 85 merupakan tekanan sistolik. 78 di sini, 85 di bawah. D cikgu, D. Dado. Ada bola, okey, bola, okey. B, B. Ada D, ada B. Okey. Ha. Maaf. Bola. Saya baca balik soalan. Rajah 4 menunjukkan seorang lelaki sedang mengukur tekanan darah. Ni mesin dia lah. Yang biasa kita letak kat tangan, strap. Lepas tu kalau macam ini secara automatik, yang jenis doktor tu yang biasa tekan tu. Doktor lagi suka yang tu, dia cakap lagi accurate. Tekan. Tahu kan? Yes, saya tahu, you guys tahu. Okay, so di antara tu mana yang betul? First, alat tu dikenali sebagai stetoskop. I'm pretty sure semua masih tahu stetoskop ni adalah yang untuk dengar tu kan. So, out. Okay, stetoskop kita tak kira untuk blood pressure. Alright. D. Alat ni digunakan untuk mengukur bacaan glukosa dalam darah. Okay, basically ini alat tekanan darah. So alat tekanan darah dia tak kira glukos dalam badan. Okay, sebab nak kira glukos dalam darah, kita kena ambil darah sikit. Dia ada that specific punya ubat glukometer kot, nama-nama dia, glukometer. Dia macam ada mesin letak atas strip sikit, cucuk. So, nombor 78 ialah diastolic pressure dan nombor 85 ialah systolic pressure. Alright. Systolic and diastolic. Ingat balik Diastolic pressure ialah tekanan bawah. Darah dia kita tekanan atas, tekanan bawah kan. Diastolic yang tekanan bawah, systolic ialah tekanan atas. Tapi dalam mesin ni kalau kita tengok balik, sebab tadi maaf awak mungkin tak perasan sangat, tapi kita ada 138, 78, 85. Kalau saya boleh tukarkan ke sini biar lebih nampak posisi dia. Sini 35. Okay. Lepas tu dia ada yang kat tengah ni 78. Oops. Sini 70. Sudah. Yo. 132, sorry. 78. Agak tinggi juga tu.
Dan sini adalah 85. So urutan kebiasaan dia ialah atasnya ialah systolic, bawahnya ialah diastolic dan ini adalah pulse dia. Okay, denyutan jantung dia. So basically jawapan dia ialah C. Okay, 178 ialah diastolic pressure. Jadi tak apa, mungkin awak tak perasan sangat dia punya nombor yang, so don't worry. Next. Rahman weight 65 kilo and is a height of 170 centimeter. What is Rahman category body mass index BMI? Rahman berat dia 65, tinggi dia 170. BMI dia apa? Tinggi sangat ke? Overweight, underweight? A cikgu, A. A. Underweight. Bola. Okay. So ini jawapan dia adalah B. Dia berat dia normal. Dengan berat 65, 170 cm dan Rahman. So kita tengok lelaki punya BMI. So ini adalah berat yang normal lah. Okay, desirable weight. Formula dia ialah berat bahagi dengan ketinggian. Lepas tu kita nak kena ingat je logo, dia punya nombor BMI dia. Okay, BMI dia ialah 18.5 ke bawah. 18.5 ke bawah maksudnya dia underweight, dia kurang berat. 18.5 kepada 24.9 ke 25 lah lebih kurang. 24.9, sorry. 24.9 itu adalah normal. 25 dan ke atas tu dah overweight plus obesity. Obesity start dekat 30, 40 ke atas tu kira macam dah morbidly obese. Dia dah terlalu obese. Okay. Next. Nombor 21. Which of the following factor will cause a person to become overweight? Antara berikut, manakah boleh menyebabkan orang itu berat badan berlebihan atau gemuk? Kerap B, sedap, B. mengambil makanan yang berlebihan, makanan seimbang, kurang pengambilan makanan bergaram. A, B, C, D. I think it's obvious, right? It's pretty obvious. B. Yes, it's pretty obvious lah. Sebab the rest is, yang lain-lain ni semua ialah kita boleh cakap kehidupan yang seimbang. The only one yang that really stand out untuk kita cakap orang tu akan terlebih makan atau terlalu banyak sangat makan ialah B. A balanced diet. Okay, here's the difference. Bezakan perkataan diet yang kita biasa pakai dengan balanced diet. Diet yang biasa kita pakai sebagai orang Melayu maksudnya tak makan. Itu bukan diet. Itu starvation. Okay, itu kebulu namanya. Balanced diet ialah makan mengikut kuantiti yang sebenar. Kalau you guys ingat balik, yang suku-suku separuh yang antara kita punya KKM ada pakailah sekarang. Alright.
Next, kita masuk kepada teknologi hijau. Teknologi dan emphasis what is kan? Apa tu? Apakah maksud what is? Teknologi hijau. Teknologi dan emphasis physical development and which have negative effect to the environment. Okay, teknologi yang mementingkan pembangunan fizikal, memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Teknologi that use artificial intelligence to develop country, teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan bagi membangunkan negara, AI. Development and product application to conserve the environment and minimize the negative effect of human activities. Pembangunan dan aplikasi sistem untuk memelihara alam sekitar dan meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Application of electronic devices that conserve the environment. Aplikasi peranti elektronik yang dapat memelihara alam sekitar. Okay. Right, A, B, C, D. C. 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 Okay, for this one, kalau kita tengok betul-betul, A and B is obviously out. A especially is out of the equation. Okay. Tak ada kena-mengena langsung dengan green technology. AI pun tak related langsung. Okay. This one is too specific, terlalu spesifik. So jawapan dia ialah C. Okay, that's more general lah, yang paling menyeluruh. Sebab dia bukan sahaja elektronik, dia banyak lagi benda-benda lain. Antara yang paling besar ialah carbon footprint kita. Okay, jejak karbon kita. Next. Nombor 23. Which of the method is the application of energy efficiency in daily life? Kaedah manakah merupakan aplikasi kecekapan tenaga dalam kehidupan? Applications of energy efficiency in daily life. Washing clothes using a washing machine when you have full load of clothes. Cuci baju menggunakan mesin basuh apabila muatan penuh. Turn the computer on and when not in use. Komputer terpasang apabila tidak digunakan. Keeping the light on. Membiarkan lampu menyala. Installing many air conditioner at home. Memasang banyak penyaman udara di rumah. Maaf, yang ni untuk soalan nombor 23 ke 22 tadi? Yang D ni. Saya assume yang nombor 22 lah aku. So yang kita tengok yang nombor 23. A, C. Keeping the lights on. A. A, okay. A. So, 23. Apa kaedah kecekapan tenaga? Tenaga efisiensi. Maksudnya atau kata lain, kita menggunakan tenaga yang kita ada ni sebaik yang boleh lah. Kita tak ada banyak waste. So pertama, kalau dah loaded, maksudnya mesin basuh tu dah penuh, baru kita basuh. Kan, instead of kita nak kena basuh 2-3 kali, kita tunggu penuh dulu baru kita basuh. Kedua, kita biar je komputer tu terbuka. Walaupun kita tak nak pakai komputer tu. Satu lagi, kita biar je
Lampu tu terbuka, tak kira ke siang ke, malam ke, ribut ke, tidak ke. Satu lagi, kita pasang banyak aircon kat rumah. Dengan intention untuk buka lah Kalau just pasang tu, pasang lah dengan intention untuk buka. Sebab jarang orang pasang aircon tak nak buka ni. So actually jawapan dia ialah A lah. Okay. Itu paling efficient lah. Okay. Kita tunggu dah penuh, baru kita basuh. So maksudnya kita pakai sekali je elektrik tu instead of kita buat 2-3 kali. Okay, seterusnya. Kita tak tahu, saya macam kecil sangat bulan 24 ni. Tak apa, kita baca dulu. 24. Which of the following is an application of the green technology to overcome social scientific issues in the energy sector? Antara berikut yang manakah merupakan aplikasi teknologi hijau untuk menangani isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga energy sector? Switching of electrical appliances when they are not in use, using high power electric appliances, using non-renewable energy source to generate electricity, adjusting the air conditioner temperature at home and the office to 18 degrees to 20 degrees. Okay, menutup switch peralatan elektronik apabila tidak digunakan, menggunakan peralatan elektrik yang berkuasa tinggi, menggunakan sumber tenaga tidak boleh baharu untuk menjana tenaga elektrik, menetapkan suhu penyaman udara di rumah dan pejabat pada 18 darjah ke 20 darjah. D cikgu, D. Dadu. Okey, ada lain? Okey, ada yang jawab A juga, ada yang jawab A, ada yang jawab D. A. Alright. A. Okay, ada lagi? Ada selain daripada A? So, ada D tadi kan? Ada soalan D tadi. Okay, ada D, ada A. S. Okay. At least saya tahu awak mesti salah tekan. Okay. So, sosial saintifik untuk tenaga, sektor tenaga. So, jawapan dia ialah A. Betul Kalau kita tak pakai apa-apa barang elektronik kat rumah kita, janganlah dia biar terbuka. Kita tutup saja. Paling bagus tutup plus cabut plug. Okay? Sebab kalau kita letak plug pun sebenarnya dia akan makan sikit. Tak banyak tapi still bergerak. Dia punya elektrik dia. Alright. Seterusnya. What is the effect of improper waste disposal on the environment? Apakah kesan pembuangan sisa yang tidak dirancang terhadap alam sekitar? Thinning of ozone layer, penipisan lapisan ozon. Reduction of renewable energies sources, pengurangan sumber tenaga tidak boleh baharu, global climate change, perubahan iklim dunia, sound pollution. C cikgu, C. C. Alright, C. Dangerous, that girl is so dangerous, that girl is so powerful. C. Ooh. How do you do that? So cool. Climate change Semua orang cakap perubahan iklim dunia. Okey. Apakah efek kalau kita main buang sampah macam tu je? So jawapannya betul Ianya akan efek global climate change lah. Okey. Sebenarnya dalam banyak perkara yang kita buat akan efek global climate change sebenarnya. Whether it was in a good way or in a bad way, but it will affect it 26. Read the statement below. Baca pernyataan dekat bawah ni.
The National Green Technology Policy was launched in 2019 to implement green technology research and innovation, commercializations, promotions and public awareness of green technology. Dasar teknologi hijau kebangsaan dilancarkan pada tahun 2009 untuk melaksanakan penyelidikan dan inovasi teknologi hijau secara komersial, mempromosikan dan kesedaran awam terhadap teknologi hijau. Which of the following sector in green technology? Dasar teknologi hijau ni dalam sektor apa? Economy, building, health, occupations. D cikgu, D. Gaduh, kesihatan. Dadu. Okay. Okay. C. Yes. Actually, jawapan dia ialah bangunan. Bukan bangunan tu, tapi pembangunan. Actually sebenarnya is a bit inilah orang cakap vague. Yeah. Actually it's building in terms of pembangunan. Okay. Dasar teknologi hijau kebangsaan pada tahun 2019 adalah untuk meningkatkan pembangunan kita punya future lah ya. In any sectors, in all sectors lah, ekonomi, kesihatan, occupations and everything. But mostly in terms of buildings, pembangunan. Alright, so kita buat sampai situ saja. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung kepada soalan-soalan yang seterusnya. And kalau ikutkan rentak kita pada hari ini, total soalan kalau tak silap ada 40. So hari ini saja kita boleh makan dalam 26. Right? 26, right? 26. So kita akan masuk ke task 2 sikit lah, insyaAllah. Okay, minggu depan. Okay, so any question insyaAllah? Tak ada kan Jadi dengan Tak ada itu, cikgu.